Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita, di mana pengajian kita pada hari ini masuk pada bab sifatus salah, bab sifat sembahyang. Ini suatu bab pada menyatakan segala hadis yang menerangkan kelakuan sembahyang. Kita tengok nombor 2 tu, dia tulis bawah sifatus salah. Sifatus salah artinya peri sembahyang dan kelakuan. Peri kelakuan ataupun cara-cara semaya. Cara-cara semaya. Yang mana hadis yang akan kita belajar ni, Nabi mengajar kita cara sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Tu kita tengok sahabat-sahabat dulu melihat bagaimana cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Sallu, sembahyanglah kamu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu, kalau zaman kita lah ni bukan lagi lihat tetapi sallu kama ra'aitumuni, sallu sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang, dengan arti sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Mu tengok masa Nabi, mu tahu masa kita lah ni. Jadi kita tahu tu sebab zaman Nabi ra'aitumu tu, ra'a dengan makna tengok itu gini. Kita lah ni ra'a, kita lah ni bermakna alima, dengan makna mengetahui. Kita semaya, kita mengetahui cara Nabi semaya. Cara lagu nak tengok dah kita, iaitu dengan kita mempelajari hadis-hadis. Hadis-hadis supaya akan kita belajar pada hari ini beberapa hadis yang menerangkan sifat sembahyang. Bahasa Melayu kita peri ni, apa dia kita ni? Itu bahasa lah ni, peri. Bahasa dulu digunakan kata peri. Peri ataupun kelakuan. Cara-cara kalau ni dah. Cara-cara. Cara-cara semaya. Ataupun aturan semaya. Lagu mana aturan dia? Tu guna ni kita ni guna bahasa lama. Peri. Peri bahasa. Peri bahasa, cara-cara bahasa kita dah. Cara-cara kecek kita tu peri. Perilaku, perilaku. Kalau perilaku, apa arti perilaku? Tingkah laku. Ya? Tingkah laku. Tingkah laku. Perilaku, jagalah perilaku. Maknanya jagalah tingkah laku. Jalan. Baik, kita ambil hadis yang pertama dah. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salati fa usbiril wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan
thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Akhrajahu sab'atu wal lafzu lil Bukhari. Baik. Ni hadis kita belajar ni hadis Bukhari dah ni. Kalau belajar hadis Bukhari kita ngaji kitab Bukhari tu. Padahal kita belajar kitab Bulughul Maram kan. Baik. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ini masyhur dah. Banyak dah hadis-hadis yang telah kita belajar yang mana riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anha. Nama dia asal nama ni yang boleh sama dah Abdul Syams, dan dia ni Nabi tukar dia. Ketika mula-mula dia jumpa dengan Nabi tanya nama apa? Demo, awak nama gapo? Entah nama gapo? Dia kata nama Abdul Syams, hamba matahari. Hamba matahari. Nabi kata, Nabi pun tukarlah nama dia. Abdul Rahman. Daripada Abdul Syams, hamba matahari, jadi hamba Rahman. Kemudian oleh kerana dia ni suka dengan kucing. Bila dia suka dengan kucing, maka Nabi pun gelar pula. Gelar Abu Hurairah bapa kucing. Kita ni kalau kita tengok pokok kepa jelas ni yang minat gapo, kita panggil dia minat gapo nama. Kalau dia minat belum ikan patin dia. Abu Patin. Kalau apa ni cikgu mak dia minat air tebu dah. Abu tebu. Kasar. Tebu. Kasar dia. Di Mesir dia panggil asap. Asap dia tukar koh dengan alih asap. Saudi dia kasar. Masak dia bukan gosok dah. Dia tak tukar koh jadi go. Tak ni asap. Cikgu mak kena apa ni habis lagi ni. Habis dah. Dia kontak rapat ke positif? Dia ambil hisap pun. Positif dia. Mungkin bisa apa? Sini pun nak ambil hisap. Kau keluar awal pula dia. Dia pergi belajar. Kau tak kena balu ni. Dia bercuti mana apa ni? Kundasan paman. Kundasan ada juga dia. Kaki gunung. Oh, dia kawik tak kira ni. Atas masjid kau kaki gunung kau. Dia keluar awal dah. Dia kena kawik tu bukan masa keluar tak? Ada. Dia balik tu di Samuk. Dia ada tulis mesej dia kata dia keluar awal. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi. Apa yang Nabi bersabda? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a. Dia hadis ni kalau kita tengok dalam syarah dia kata hadis ni mukhatiban lil musii fi shalah. Hadis ni hadis Nabi bagi tahu kepada orang yang salah dalam sembahyang. Kalau kita baca hadis kan, kita akan jumpa beberapa hadis berkenaan dengan hadis dia panggil hadis musii us-shalah. Al-musii fi shalah, orang yang buat kesalahan. Di antaranya sebuah hadis ni dia. Satu orang lelaki dia sembahyang. Bila sudah sembahyang dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia bagi salam kepada Nabi. Nabi pun royak. Pergi sembahyang semula. Buat sembahyang mu tak ada. Semua ni seolah-olah seorang tak sembahyang. Sembahyang kamu tak ada salah. Dia pun pergi sembahyang pula. Sudah sembahyang dia mari pula jumpa Nabi. Pergi salam pula Nabi. Assalamualaikum. Nabi kata pergi sembahyang. Sudah sembahyang Nabi dia mari pula pergi salam. Nabi kata pergi sembahyang 3 kali. 3 kali Nabi royak kepada dia. Dan apa nama ni dalam apa ni syarah dia ada sebut nama dia ialah Khalad bin Rafi'. Nama dia Khalad bin Rafi'. Orang yang salah sembahyang dia. Ini bukan orang lain, iaitu di kalangan sahabat Nabi juga. Khalad ni pun adalah sahabat Nabi juga yang duduk di Madinah.
Tapi oleh kerana ketika moga apa nama ni tak semestinya sahabat tu bila dia jadi sahabat dia pandanglah ni. Dia kena dengar semua hadis Nabi ayat lagu mana. Mula-mula wajib semaya. Lepas wajib semaya tu ada pula. Dari masa ke semasa selama Nabi ada tadi 23 tahun ataupun kalau sahabat-sahabat di Madinah, Nabi duduk di Madinah 10 tahun tu, maka Nabi dari semasa ke semasa Nabi ajar. Dulu sahabat-sahabat belah-belah semaya, mina agak ada. Mina agak sahabat-sahabat. Bila gitu bertukar baca kuliah ayuhan kafir bertukar. Kok aku sembuh, mu sembuh, aku sembuh. Bertukar wabit sebab mabuk. Semaya dalam keadaan mabuk. Maka dilarang minum arak. Dilarang minum arak atau makan masa semaya pun tak boleh. Minum arak tu tak boleh kerana menghilangkan akal. Noyaknya hukum tu sepanjang Nabi berada di Madinah, Nabi menjadi guide, Nabi menjadi pembimbing kepada sahabat-sahabat. Jadi ini sahabat ni yang bernama Khalad bin Rafi, sahabat ni. Bila dia semaya, akhir sekali Nabi peroyak lagu mana? Kadang-kadang mungkin semaya, kita oyak semaya, tapi kita tidak menerangkan cara-cara semaya yang betul pada dia semaya cara dia. Jadi hari ini Nabi peroyak. Akhir sekali selepas 3 kali Nabi royak pada Khalad tadi, maka Nabi pun kata, Nabi katakan, idza qumtum ila salati fa asbiril wudu. Apabila hendak bangun engkau, idza qumta ila salati, apabila mu nak semaya, kalau kita terjemuh pada bahasa kita di Kelantan ni, bila mu nak semaya, fa asbiril wudu. Hendaklah engkau sempurnakan olehmu air semaya. Mu sempurnakan air semaya tadi. Ambil semaya dah sempurna. Ramai orang yang ambil semaya yang tidak sempurna. Terutama sekali mana tempat biasa orang panggil terlepas pandai. Ni sini dah. Ambil sapu tu sini tak basuh. Dia tu ambil semaya. Lepas tu dia pakai baju orang tak nampak dah. Kalau nampak orang tak tegur dia. Selagi tumik dah. Tumik tu. Basuh kaki tak rata di tumik. Kalau kena pula tumik yang gapo dia panggil pecah ataupun kelara. Air tak sapah pula. Lepas tu pula ada kaki tumik orang ni kan. Kok yang pecah tadi dia masuk tanah. Dia masuk tanah dalam tu kan, moga dia duduk kebun ke apa. Kalau kita pakai sekali kita cuci air tak rata. Sebab tanah tu kerah. Kecuali kena basuh ni gonyok sikit. Air tak rata. Air tu apabila kita basuh, dia tidak memadai kena pada tanah saja, dia kena pada anggota kita. Maknanya tak sapa. Gapo dia panggil? Isi ke kulit selepas daripada pecah. Kena tanya Datuk ni. Kulit ke isi Isi dah. Isi dah situ tu. Jadi isi bahagian tumit tu kan. Bahagian tumit tu apabila ada tanah tu dia kena sapa. Di itu dia tu. Isi dia tu. Tapi dia pakai gitu je. Dia tak apa dah okey dah. Okey lagu mana? Sebab dia tanah tu dia jadi kerah tu. Kalau sekali yang merasa lagu mana jelas. Kalau sekali rapak ada. Tak rapak. Kalau sekali. Kalau 3 kali pun gonyah. Kena itu juga. Kena itu. Tu orang-orang yang kerja benda lah, kerja aku. Ada lagi tu buat pesen kukus bayar. Kukus bayar. Kalau kita kata hak bawa kuku tu boleh kira lagi. Hak celah tu. Hak celah tu. Dipanggil bawa kuku ni. Apa dipanggil kuku kita ni tepi ni kan. Tepi kuku. Tepi kuku tu kadang-kadang orang tak sempurna sini, dia pakai basuh ni.
Beringat orang kukus bayar. Bukan ini orang kukus bayar tu. Tapi lah ni rasa tak ada dah orang kukus bayar ni. Ada lagi kata. Sebab kalau dulu kita kata pernah tak masa dulu orang cedung. Lah ni orang tak cedung dah bakal kau tu belakang dah. Macam mana? Orang macam mana? Dia kaki sebaya dia tak masuk tanah dah. Kau tanah? Dia pecah tapi kalau pecah tak masuk tanah tak apa. Mana kukus bayar tu bukan tanah tak ada tak? Dia kata komen. Jadi kesimpulannya Pak Asbirul Wudu ni dia kena sempurnakan. Maknanya air tu kena sapa. Kena sapa. Sebab tu tak kita tengok dalam kitab-kitab fiqh dia kena kaki ni kita kena ni selati. Kita kena guna anak ni. Bagi kaki kiri kita kita guna tangan kanan. Ni kita dia panggil selati. Menyelati. Ni menyelati. Mana celah ni ada laki ke apa? Ini. Ni kena guna ni. Guna ni. Mana pula? Mari sini pula. Kaki kita. Kaki kita. Kalau ada benda-benda itu tu boleh kita tangga. Kali ni pula guna ni pula. Guna tangan kiri untuk kaki kanan pula. Kena selati setiap jari kita. Barulah kita ambil semaya yakin air itu sapa. Sebab kadang-kadang jari kita tu bawah ni air tak pergi. Bebu kita cucu gitu dah. Tak sapa air tu. Macam pulang tu. Pulang ke tasik ke apa. Terselam gitu. Itu pasal-pasal. Yakin sapa deh. Ya kalau tu orang berenang tu dia rasa sapa dah dia bakal boom terlai gitu ya dah. Sekali nyelai tu kira okey lalu dah dah. Kesimpulan daripada hal ni Pak Nabi kata apabila muna sembahyang kena menyempurnakan wuduk. Wuduk kita tadi 4 anggota kita biarlah sampai semua air yang kita cucu tadi. Cuma merayak kaki sebaya dengan hak pecah tumit tu hak biasanya terlepas pandai. Orang kita pakai gitu. Ada kita tengok orang semaya tak sampai buku lali ambil semaya. Kena buku lali. Buku lali kau mata kaki. Kalau kita guna mata kaki deh, kita panggil buku lali. Got tu dia tu, kulit jering dia tu kan? Kulit jering dia tu kena basah. Apa nampak kulit jering? Kulit jering. Nampak kulit jering? Amo belajar dulu ustaz ajar dia kata kulit jering. Kita kata kulit jering mana? Kulit jering. Dia tu guru kampung ke dia guna istilah-istilah itu. Apa dipanggil? Kalau apa nama ni tepuh ambil ismaya batai ismaya dia kata tepuh tu IGP ambil pala api ambil. Kita kata kepada dia tak IGP ambil. Dia tak guna istilah betul dah. Orang kita sensitif kalau guna istilah betul tu. Nak guna bahasa luar takut tak faham. Tu IGP ambil. Tu IGP ambil. Baik. Idza qumta ila kemudian summastaqbilil qiblata kemudian berhadap engkau akan kiblat. Ni hadis ni ke Nabi ajar lagu mana cara semaya. Summa kemudian Nabi tidak ajar satu persatu cuma ayatnya secara umum. Mula-mula sekali bila muna semaya Nabi kata mu ambil wuduk tu biar sempurna, ambil wuduk. Jangan ambil wuduk dengan tidak sempurna. Sudah ambil wuduk, Nabi berkata, "Summastaqbilil qiblata," kemudian berhadap engkau akan kiblat. Ngadap kiblat dulu deh. Bila mengangkat kiblat, fakabbir maka mengangkat takbir. Allahu Akbar. Dalam hadis ni dia tidak royak berdiri. Berdiri. Cuma nak celih sikit dah. Dalam kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud
Al-Fatani, dia sebut berkenaan dengan rupa semaya. Dia kata, rupa semaya. Semaya ni dia ada rupa. Dalam semaya tu dia ada rupa. Rupanya dia panggil tadallulan, taqasyu'an, tamalluqan tu istilah yang digunakan oleh Syarau. Rupa menghinakan diri. Merendahkan diri kita dan menghinakan diri kita. Jadi setiap perbuatan kita tu sebenarnya melambangkan rupa kita. Rupa apa dia kata? Rupa merendahkan diri. Rupa merendahkan diri ialah apabila kita semaya, kita berdiri. Itu dia panggil rupa kita merendahkan diri, kita membesarkan Allah. Kita kata, mulut kita kata, Allahu Akbar. Kita kata, mulut kita kata, Allah Maha Besar. Daripada qauli kita. Perbuatan kitanya kita berdiri. Sebab apa berdiri? Syekh Daud, dia sebut dalam kitab dia tu, Muniatul Musalli. Sebabnya orang Arab ni, ni bukan Syekh Daud sebut ni. Ni ulama lain pula sebut dia. Orang Arab apabila dia memuliakan tetamu ataupun orang yang lebih daripada dia, dia akan berdiri. Tu biasa orang Arab. Dia akan berdiri. Kita pun gitu juga dah. Orang kita. Berdiri. Maknanya kita kata deh. Kalau kita kata orang mari, orang besar-besar kau gapo, PM kau mari, tuanku kau mari, dia lah tangan salam kita duduk. Tak kena. Nah, apabila kita memuliakan dia, kita membesarkan dia, kita berdiri. Okay, kita kata kita nak cara mahkamah. Bila Tok Hakim masuk, dia kata nak berdiri ke bangun? Bangun tak? Bangun dah. Bangun. Semua bangun. Bangun gitu dah, bangun. Semua orang ada dalam kok tu pakat bangun belaka. Sebab apa bangun? Karena dia membesarkan. Sebab hari tu yang paling besar sekalinya Tok Hakim. Tok Hakim kata habis apa ni tutup kih. Tok Hakim kata hari ni kena denda 100 riyal lah. Sebab dia yang pemutus segala-galanya. Dia besar sekali. Sebab tu kita membesarkan dia. Bangun. Jadi bangun ketika semaya ni, berdiri itu dia panggil rupa kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dan menghinakan diri kita. Allah Ta'ala Maha Besar. Karena ketika kita semaya, selama mana kita menumpukan perhatian kita kepada semaya, Allah Ta'ala menumpukan kepada kita. Mana apabila kita berhadap kepada Allah, Allah berhadap kepada kita. Itu disebut oleh Syekh Daud. Maknanya kalau kita semaya, boleh duduk. Tak kuat comel. Walaupun kita tengok dalam kitab fiqh, dari segi fiqhnya, kita semaya, boleh duduk. Selain daripada semaya fardu, sah semaya kita. Kalau kita semaya fardu, selagi kita boleh berdiri, kita kena berdiri. Semaya sunat, kalau kita boleh berdiri, kita boleh semaya duduk. Itu dari segi hukum fiqh, sah semaya kita. Tetapi dari segi lagu mana kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhannya ialah apabila Allah Ta'ala menumpukan perhatian kepada kita, bila kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak kena kita duduk. Tak betul cara. Kita duduk. Kita kena bangun berdiri. Allahu Akbar, kita pun berdiri. Kita meraihkan, kita menghinakan diri kita, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut ambil celih sikit yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian di sini dia kata, kemudian dia kata, kamu pun mengangkat takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Habis itu dah. Tsumma ma tayassara minal Qur'an. Tsumma ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca olehmu akan barang yang mudah sertamu daripada Al-Quran. Dia semaya ni ke bagi relax. Bagi relax, bagi kita munajat dengan Allah Ta'ala. Bacalah ayat-ayat yang mudah-mudah. Gapo mudah? Ma tayassara minal Quran. Fatihah. Fatihah ni tak payah. Tak payah. Surah paling mudah sekali dalam apa nama ni semaya dalam Quran semua sekali. Fatihah. Sebab Fatihah ada ke tak dengung? Dengung ada? Tak ada rasa. Ada dengung. Ada. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim dia kena apa? Ada dengung dah. Gayanya mudah. Ada huruf pelat-pelat? Tak ada. Kalau kita kata deh, kalau mengaji Quran dulu, payah kita nak sebut. Inna ma'al usri yusra. Payah nak sebut dah. Kadang-kadang tak boleh sebut. Ada perkataan kita tak boleh sebut. Fatihah ni boleh dikatakan mudah belaka sebut. Huruf-huruf dia pun qalqalah tak ada.
Qalqalah. Huruf qaf tu ada tapi qalqalah tak ada. Qalqalah tu bunyi iqa. Iqra. Tak ada. Maknanya huruf pun senis-senis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ya kitanya. Betullah. Bacalah semaqra ma'aka minal Quran. Ma tayassara minal Quran. Kemudian baca olehmu akan barang yang mudah sertamu daripada Al-Quran. Jadi lepas Fatihah tu kita bacalah. Fatihah tu senang dah. Cari ayat-ayat ma tayassara minal Quran. Kok mudah-mudah. Kok mudah-mudah gak? Kok kita ingat kadang-kadang orang jadi email ke nak baca lah hak payah. Kokeng. Mak mulik belakang ni tak ada kena itu dah. Dia pilih ayat mudah-mudah sudahlah. Kok kita ingat qul huwallah. Kan apa? Qul huwallah aja lah dah. Qul huwallah mudahnya. Inna a'taina wal asri mudah lagi pendek. Ni yang termudah bagi kamu. Jadi hak yang termudah bagi kamu ni tak sama. Boleh jadi kalau prof ni gapo hak mudah. Idza waqa'atil waqi'ah. Dia baca semua tiap-tiap hari. Mudah bagi dia baca. Walaupun ada dah ayat-ayat mudah ni memang ada ulama tentu dah. Dalam Quran tu mana ayat-ayat mudah tapi walaupun ada dah ulama tentu kan ada pula di kalangan kita. Sebab tu Nabi kata ma'aka bersama-sama engkau. Ma tayassara. Iqra ma tayassara ma'aka. Bacalah apa yang mudah yang ada bersama-sama dengan kamu. Kok kita ada dah. Quran ada dah. Kok kita ingat gapo? Gapo mudah bagi kita? Kok mudah gak? Ayat-ayat muqaddam dah. Surah muqaddam mudah. Kalau ayat surah-surah besar tu kita tak ingat. Ada orang yang suka baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman. Ada berapa tu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ikut lah. Jadi Datuk kata dia mudahnya tabarakallah sebab baca semua. Tabar. Lepas-lepas maisa mudah bagi dia tabar. Tapi bila jadi ajil dia kata payah tabar kita. Tabar nak pergi lah ni kena kuarantin ni nak pergi tabar payah. Kita tabar. Boleh jadi lah gitu. Boleh gitu. 1/3 boleh ke? Maknanya ni step dia ni Nabi ajar. Mula-mula ambil ismaya, lepas ambil ismaya ada kiblat, lepas ada kiblat apa dia? Takbir, lepas takbir baca Quran. Dia tak sebut Fatihah ke apa. Nabi kata ma tayassara ma'aka minal Quran. Kau ada pada diri kamu tu, gapo dia hak mu ada, mu ingat mu apa, mu gapo hak itu tu, baca tu. Jangan duk kacau tak ingat. Nah, tama-tama jadi tu email nyanyi kau galik belakang. Kokeng. Macam molek lah. Kita bawa makmu gambar. Mari ambo semaya jemaah mari. Satu masjid dah. Email sujud sekali. Email sujud sekali. Email tu. Lepas tu dia sujud sekali dia bangun. Amo duduk depan, amo duduk sarpe. Lepas tu dia bangun. Orang di belakang pun tegur subhanallah. Dia lama duk caca dia kali make gapo nama kali dia. Amo dak saya make gapo pasal dia sujud sekali. Allah Akbar tu pakai bikah bangun lalu. Lagu mana? Orang kata subhanallah dia tak turun lalu. Macam duk dengar kali lama dia duduk tu barulah dia turun. Kali dia teringat tu. Pasal kalau lebih rakaat kalau lebih rakaat duduk tu tahiyat amo kata tak ada apa tu email ni. Takut dia kata muka 2 rakaat. Okay. Bila kalau orang tegur mesti lebih rakaat ada. Alamu duduk baca tahiyat pula. Mujurlah dia duduk tu dia duduk atas sujud dia pun sujud sekali lagi. Mujur. Bagi duduk lama juga dia duduk caca dia subhanallah di belakang. Kamu kata lagu mana tu ni dia nampak geran tu. Tu. Baik. Jadi mujur jadi kan? Mujur. Kalau dia duduk tertahiyat tak ada apa gitu. Subhanallah pula orang lik belakang dia. Bahawa kita tak tahu dia duduk tahiyat kan. Mungkin tak dengar baca
Awak nak lama duduk antara duduk sujud ni. Cuma amah akhir apa ni? Sudah tu sebelum wisalah dia sujud sahwi. Betul tak ya, Pak? Cuma amah kata sujud sahwi ni sunat. Makmum alik belakang ni ada hak sujud, ada tak sujud. Makmum alik belakang kan ada sujud tak sujud. Bukan wisalah, sebelum wisalah kan lepas wajah tahiyat dia. Dia pun sujud. Dia sujud tadi alik belakang ada makmum sujud, ada makmum tak sujud. Jadi makmum hak sujud sebab dia tahu bila kita ikut takmir wajib bagi kita tu takmir. Pergerakan takmir sujud, kita kena sujud juga. Jadi dalam masalah ni takmir tu tak batal, kes maya dia tak batal. Jadi kita kena tunggu kita makmum. Dia sujud, dia memang betul dah. Apabila dia salah, dia kena sujud sahwi. Makmum dia belakang wajib kena tunggu dah. Pasal perbuatan takmir tu tidak salah. Dia sujud tidak salah, cuma dia bangun naik tadi salah. Setiap perbuatan kita yang salah, yang membatalkan semaya dalam keadaan tak sengaja, kita disunatkan sujud sahwi. Takmir tu betul. Maka makmum wajib kena turut. Makmum tak turut tu batal semaya dia. Batal sebabnya dia tak ikut syarat kedua tadi, takmir sujud, dia tak sujud. Sedangkan takmir sujud tu adalah satu tindakan yang betul. Dia sujud. Tetapi dalam situasi ni kalau bagi hamba pilih tak sujud. Kalau hamba jadi takmir, kalau salah berlaku lagu tu, hamba pilih tak sujud. Sebab apa? Sebab kita sujud ni kita nak cover kita dengan Tuhan aja. Kita nak minta dengan Tuhannya, kita terlupa tadi. Kita sujud sahwi ni supaya tidak tertulis kesalahan kita tadi. Macam yang kita nak minta maaf lah dah. Kita nak cover diri kita lah. Kita sujud sahwi. Kita dengan Tuhan aja. Antara kita takmir ni tak sakut dengan makmum. Tapi bila kita perbuatan kita sujud, dia ada sangkut dengan makmum. Boleh jadi semaya makmum belakang kita batal kerana dia tidak ikut kita. Boleh jadi tak batal. Jadi bila keadaan lagu tu, kalau hamba jadi takmir, hamba pilih tak sujud. Bila tak sujud, orang tu kita sudah baca tahiyat. Habis tahiyat kita wisalah tu. Wisalah seolah-olah tidak ada apa-apa berlaku. Senang lagu tu. Bila makmum tu ramah. Kecuali makmum kita tu pandai belakang. Dan kita kata makmum tu faham. Sebab kita kata kalau kita tinggal kunut. Kalau tinggal kunut, kita tak baca kunut, lepas tu takmir sujud sahwi. Rasa tu orang mudah faham sikit. Tapi kalau salah takmir tinggal lagu tu, kadang-kadang makmum tu tak faham. Apa takmir sujud sahwi dia? Baik. Ustaz nak kalau tanya. kita belajar tak ada masalah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Ustaz. Mama Lu nak tanya Ustaz, kalau kita semaya sore kan, kalau jadi berlaku gitu tu kita kena sujud sahwi. Tu kita tidak ada kaitan dalam Ustaz, boleh kita mubarakah, kita tak ada kaitan dengan dia. Kalau kita mubarakah tu tak ada hukum. Kita tak wajib turut dia tau. Sebab kita tak batal. Kalau kita semaya sore. Tu lah. Tapi semaya jemaah kita sah. Sebab kita akidah. Dia dikira kita ni jemaah kita boleh mufarakah apabila kita mendapat satu rakaat dengan takmir. Kita boleh satu rakaat dengan takmir, kita sudah boleh jemaah. Misal kita kata kita nak berok kan. Takmir baca ayat panjang. Kita nyak. Kalau tidak pun habis. Kita boleh dah satu rakaat, kita boleh mufarakah. Kita buat ya satu rakaat lagi, kemudian kita bersalat, masuk bilik air kita ni. Kalau tidak sembuh atas kapek tu. Mana? Secara ini. Saja. Ingat dah, boleh satu rakaat. Betul deh. Orang boleh satu rakaat dengan takmir. Dia kalau orang mari semaya jemaah ada. Dia ada satu rakaat dengan takmir. Maka orang tu dia tambah berapa rakaat? Satu rakaat. Kalau dia mari tak ada satu rakaat pun dengan takmir. Dia mari dia duduk takmir lepas pada rakaat dah. Takmir terus sujud. Dia mari terus sujud. Rakaat yang kedua dah. Dia tidak boleh rakaat. Dia nak tambah apa rakaat?
Dia tambah 4. Dia tambah 4. Sebabnya dia tak boleh rakaat, dia tak boleh jemaah. Dia ke zuhur, dia bangun tu zuhur sebab dia tak ada taimim. Kalau dia ada 1 rakaat, dia ada jemaah. Maka dia tambah serakaat lagi kerana dia jemaah. Sebab tambah tadi, kalau kita boleh ada 1 rakaat, maka dia boleh mufarakah dengan taimim, dia tambah lagi. Gitu. Mana? Niat jemaah. Kita niat jemaah, kita gitu niat jemaah, tidak niat zuhur. Kita niat jemaah, kalau kita sembahyang jemaah taimim dia, kita pergi jemaah pakai zuhur. Cuma apabila taimim wisal, kita tidak ada kaitan dengan taimim. Kita bangun tu kita kena pesah apa namanya zuhur kita. Sebab kita tidak boleh 1 rakaat pun dengan taimim. Kalau boleh 1 rakaat, maka kita sudah pun dapat jemaah. Tambah lagi. Ajillah, ya. Apa nama ni, ajillah mari lewat. Datuk pun mari lewat juga dah. Ajillah boleh tak boleh rakaat. Nah. Datuk boleh rakaat ada. Kemudian tambahlah, sama-sama tambah 2 tu. Roh mari turut ajillah. Amba mari turut apa? Apa apa dah? Apa nada. Apa nada. Amba turut ajillah dengan datuk ni dak. Ajillah dengan datuk. Jadi roh mari turut ajillah. Apa nama mari turut datuk. Tambah tak serupa tu. Ya. Siapa boleh rakaat tadi? Ajillah. Datuk. Datuk apa nama ni boleh rakaat. Apa nak turut datuk. Kalau boleh rakaat, apa nak tambah rakaat lagi. Roh mari turut ajillah. Dia hafak. Ni hafak agak. Bak dah lah. Padahal hanya mari dulu dia turut ni. Dia mari pak, maya turut apa nama ni ajillah lah tu. Roh mari tu ajillah lalu ni mari lewat sikit. Bos dah mula siapa tu, tengok-tengok datuk pun rokok. Aja nak buat kita tu ni rokok. Allahu akbar rokok. Boleh jemaah. Tambah rakaat pula. Begitulah jujuk pula mari turut ni. Turut datuk boleh ni dak. Turut ni. Turut datuk ni tak boleh. Turut apa nama turut datuk dengan apa nak jujuk jemaah. Asalkan boleh 1 rakaat. Dia asah dia boleh dah jemaah. Ni jujuk mari turut ni. Ni zuhur dah lah. Zuhur dah. Gitu dah. Kita ni banyak gila ke jemaah pula dah. Baik. Thumma pula dia kata. Thummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau rokoklah. Engkau hingga engkau tetap rokok. Ini Nabi ajar pun, Nabi ayat. Kemudian merokok. Lepas mu baca Quran tadi merokok. Thummarfa hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian angkatlah kepala hingga engkau betul berdiri. Seperti kita dah buatlah. Thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau hingga engkau tetap sujud. Thummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau tetap duduk. Spot. Kita duduk wadah ni. Thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau hingga engkau tetap sujud. Habis. Thummaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian perbuat olehmu akan demikian itu pada sembahyang engkau semuanya. Berapa rakaat lagi kita nak sembahyang depan? Kita sambung sebagaimana Nabi tegas tadi lah. 2 ke, 3 ke, 4 ke, lagu tu dah caranya. Baca Quran, baca Quran, kemudian kamu rakaat, kamu iktidal, kemudian kamu sujud, duduk antara 2 sujud, irfa gapo tadi tu dah. Kemudian sehinggalah selesai. Berapa-berapa rakaat kesemuanya sama sahaja, pattern dia sama yang Nabi ajar untuk rakaat yang pertama tadi. Kepada siapa dia tadi? Qalat. Nabi ayat kepada qalat. Ya. 90.
Kena lutut. Nak jadi tu. Boleh. Kena boleh. Jadi kita nak wijadi sepenuh atas bawah pula kuih sepenuh. Ialah gitu tu. Tutup kaki, nampak kepala. Tutup kepala, nampak kaki. Boleh. Asal jangan mengubah bentuk semaya kita tu kan. Boleh tu maknanya kita nak jadi turun dah. Tapi dia rokok ni sekadar kita puasa setakat mana. Hak sempurnanya ialah 90 darjah. Jangan turun siapa apa nama ni 120 ke yang ni. Turun jadi 180 tak boleh. Dia nak situ je. Macam mana 90 darjah. Ni dia akan ada pula Nabi ayat lagu mana keadaan rokok kita tadi. Habis kat tu tak? Akhrajahu sab'atu. Telah mengeluarkan oleh 7. Wal lafzu lil Bukhari. 8 ni hak kita belajar ini adalah lafaz Bukhari. Kemudian dia kata, dia tegas sikit lagi, Wali bin Majah bi isnad Muslim lah. Hatta tatma'inna qa'iman. Hak ni pada lafaz mana tadi? Apa nama ni? Qa'iman. Ni. Muka 3 dah. Bagi saya ketiga. Kalau kita Al-Marbawi ni, bagi saya yang ketiga. Summarfa' ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah kepala hingga engkau betul berdiri. Ni lafaz Bukhari. Lafaz Bukhari. Tapi dalam Muslimnya, hatta, bukan ta'tadila qa'iman. Hatta tatma'inna qa'iman. Ulama ibah gitu mu ada. Maksud sama. Tapi cara kecek kita beraja ada maksud sama. Kerana apa? Sebab apa? Betul je. Sebab apa? Mengapa? Kenapa? Tidak makna sama. Abang dia orang Pulau Pinang. Sama ni. Kenapa dengan apa? Mengapa? Kerana apa? Apa ya tak? Maksud sama tapi penggunaan kalimah tadi. Penggunaan kalimah. Jadi hal ni lafaz Bukhari-nya dia kata hatta ta'tadila qa'iman. Tapi hak Muslimnya hatta apa dia? Hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian angkat kepala hingga engkau betul berdiri. Terjemah dia. Hak ni sehingga tatma'inna tatma'inna ni dia panggil kejap. Kita berdiri tu memang kejap. Sekadar saketah. Sekadar subhanallah. Tu dia panggil. Kalau kita rokok gitu. Dia kita sekadar subhanallah tetap ataupun kejap kita gitu. Maknanya tidak kata gerak dak. Gitu kita rokok. Allahu akbar. Kita rokok dengan tumakninah. Sekadar mana? Sekadar tetap anggota kita. Kejap molek anggota kita. Tak ada gerak. Tak ada domai kita. Dia. Sekadar mana? Subhanallah. Boleh dah tu. Itu dipanggil qadar tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Kejap molek. Tegak kita duduk gitu. Itu dia panggil qadar tumakninah. Qadar menyebut subhanallah. Maka dah. Kalau orang mari semaya, kalau tu imam duk gini, Allah gini gigi pun mari rokok. Kalau kata imam, dia qadar tumakninah, dia rokok juga, duk alik belakang, tetap anggota dia sekadar subhanallah. Maknanya dah. Tapi kalau dia mari, dia turun, tu imam ala naik. Tak ada tu. Maka dia tidak mendapat rakaat. Kalau dia sembahyang Jumaat, dia nak biar kita tu imam dengan makmum tu, biarlah dia tu ada qadar tumakninah. Qadar tumakninah dia jadi. Orang rokok ni sekadar subhanallah, tumakninah dia, kejap dia, ataupun tetap anggota dia, maka dikiralah dia tu sebagai rokok. Bila ada tumakninah. Jadi maksud dia sama. Ta'tadil dengan tatma'inna. Ta'tadil yang digunakan oleh Imam Bukhari.
tak tadil. Imam Muslim kata tatma'inna qa'iman, dan bagi makna dia sehingga tetaplah engkau itu berdiri. Dan bagi Ibnu Majah dengan isnad Muslim hingga engkau tetap berdiri. Habis itu dah. Sini wa mithluhu. Kalau dalam syarah dia buat hadis lain sini. Wa misluhu ni kalau dalam Subulus Salam, kalau hadis tadi wa an Abi Hurairah tu hadis yang pertama ni, kalau dalam Subulus Salam hadis ni hadis nombor 250. Kalau dalam Subulus Salam start daripada wa misluhu ni nombor dia 251. Dia asing, jadi nombor lain. Tapi pada naskah kita ni masih lagi duduk di atas nombor yang sama, nombor 1. Tak ada masalah lah. Cuma dia pecek. Dia ngaji, kalau ngaji universiti dia panggil gapo, kita pisah ke. Point duduk dia pertama, lepas tu dia buat 2. Dia panggil gapo, Prof? Ya. Kita buat ceraya dah. Kita buat tajuk lain. Hak ni hak lain pula. Kalau dalam nombor lain dah. Bukan lagi masih lagi membicarakan pada hadis yang pertama. Sebab itulah sini dia kata tak apalah kita turut naskah kita lah dak. Kita turut naskah kita, tak lari daripada yang disebut oleh Subulus Salam. Walaupun Subulus Salam dia buh nombor lain 251 sini. Wa mithluhu fi hadits Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Dan seumpamanya pada hadis Rifa'ah bin Rafi' di sisi Ahmad dan Ibnu Hibban hingga engkau tetap berdiri, sama jugalah. Perkataan saja yang berbeza tetapi maksudnya adalah sama. Cuma kita nak tengok Rifa'ah yang namanya hadis daripada Rifa'ah ni, siapa dia Rifa'ah? Rifa'ah bin Rafi' ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsa Ansari. Ni kan kita ni kan, kalau salah dia jatuh sebutir jadi makna lagu lain ni. Alif sebutir itu penting tu. Bangsa Ansari. Kalau salah tak ada alif jadi baca kan. Kalau tak ada. Titik pun tak ada, iya tu tak ada titik. Ia baca gapo kalau tak ada alif. Ia akan jadi baca bangsa Nasara. Tak? Nasara orang Nasrani. Ya, tak ada titik tu. Lepas tu dia guna bangsa Nasara, Nasabah. Tapi mujur tak ada alif tu. Maknanya Ansari, yakni sahabat golongan Ansar, orang Madinah yang membantu Nabi. Kalau Nasara, orang yang beragama Kristian. Sebutir alif. Kalau tak ada alif tu dibaca bangsa Nasara. Tapi bila ada alif, bangsa Ansari. Hadir ia Rifa'ah. Laki-laki ni Rifa'ah ni, bukan perempuan. Dia nama dia ada talib belakang tu, dia serupa dengan Usamah. Tahu belakang tu. Usamah. Lagi apa lagi ada talib belakang. Nama bunyi pengertian tapi jatuh. Usamah. Bakarah ada nama sahabat Nabi ni Bakarah. Faridah ada tak? Faridah Tina dia. Halimah Tina. Ini Rifa'ah, Bakarah, Usamah. Ada talib belakang. Tapi bukan perempuan. Dia laki-laki. Rifa'ah bin Rafi'. Hadir ia perang Badar dan Uhud. Dan sekalian peperangan semuanya serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hebat-hebat dia. Nama dia ni boleh jadi hari ni baru kita dengar nama Rifa'ah dah, sahabat Nabi. Tapi dia ni orang sahih. Kenapa? Semua perang bersama-sama Nabi dia hadir belaka. Hebat ni. Orang berani ni. Maknanya semua sekalian hak sini dia sebutnya perang Badar dengan Uhud, sebab Badar dengan Uhud ni perang besar. Badar dengan Uhud ni besar. Ni dia sebut nyata. Perang Badar, perang Uhud memang dia hadir. Kalau lain hadir juga, dan sekalian peperangan semuanya serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hadir bersama-sama Rasulullah. Rasulullah hadir, dia pun hadir juga. Dia lah gitulah keadaan dah. Majoriti sahabat ketika tu lah gitulah. Kecuali yang tidak hadir apabila ada keuzuran.
Ataupun Nabi kata mu kena jaga Madinah. Jadi tu imam untuk semaya muslimat kau gapo, tu terpaksalah berada di Madinah, tidak hadir. Tapi kalau di kalangan sahabat, hadir dengan tak hadir tu dia mana suka? Oh, hadir. Walaupun dua-dua tu, kalau kita suka tak hadir tak. Nabi kata tak hadir, dia mau kena jaga. Jadi tu bila Masjid Madinah kau dah jaga jadi imam semaya. Oh tak apa ya Rasulullah dah kalau kita lah ni dah. Tak asyik kita. Demo ni nak hadir. Sebab apa? Sebab jalan untuk ke syurga terus lalu dah. Dia pergi syahid. Direct lalu ke syurga. Apa nama ni sahabat-sahabat ni dia tak bimbang. Kalau kita ni ada kebimbangan juga sebab Nabi kata apa ni orang mati syahid kalau ada hutang tak. Walaupun dia mati syahid, lepas tu hidup semula. Dia pergi pula, mati syahid pula. Lepas tu hidup pula 3 kali. 3 kali Nabi raya. 3 kali. Tapi tak berlaku ni. Nak yang 3 kali syahid. Dia pergi mati syahid. Lepas tu tak hidup pula. Dia pergi pula. Tapi ada hutang. Tak si bayar hutang. Orang ni tak boleh masuk syurga juga ni. Sebab tak si bayar hutang. Gak sahabat-sahabat ni tak ada hutang. Tak ada buat pinjam mega apa ni. Kita lah ni Abimel takut mati ni pasal pinjam lah banyak tak bayar lagi dah. Pinjam rumah, pinjam kereta. Macam-macam dah. Sahabat dulu makna ada pinjam buat rumah dah. Pinjam buat kereta. Kita macam-macam. Ghanimah lagi. Tapi betul lah kita kata kalau benar boleh ghanimah. Kalau benar lagi boleh harta fight. Kalau kita pergi satu tempat, kapung apa namanya orang kafir tu tak ada apa-apa dia lagi. Meninggalkan harta dia tu jadi harta fight. Tu hak ghanimah ni hak dalam peperangan, dia bawa gapo je. Dalam perang. Hak ni dia lari tinggal rumah dia. Kadang-kadang dia tinggal rumah, tinggal macam-macam. Hak kaya-kaya tu gapo? Kata harta fight. Tapi ada pula hak kudu tangan pada. Hak kudu tangan. Kita belajar baru ni ke? Dia nak mati sebenarnya. Pasal dia tahu dah. Lesen besar dah. Kita lah ni tak ada tempat lagi kalau nak jadi syahid lagi. Kecuali kita pergi Palestin ada. Lawan Yahudi ni lah. Nak pergi payah pula kita. Nak masuk tu tak boleh dah. Ukraine. Allahu Akbar. Kita lah ni. Kalau kita tahu, katalah lah ni orang kata di Masjidil Aqsa tu mati syahid. Habis nak lagi? Ada nak buka nama ni? Ada orang nak sponsor lagi? Lagi ke? Ataupun kita tanya kita pergi di Rohingya lawe ke tu. Kaji berumur dua nyanyi kau Islam. Lagu mana? Mati syahid. Faham ke pun tok dia kata lebih kurang dah ni dengan sana. Ayatnya kita lah ni jiwa kita dah tak berani dah. Kita tak berani. Bila dah. Wali Ahmad ni hak Ajillah kata ni dah. Wali Ahmad dan bagi Ahmad pula fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Dan pada lafaz bagi Ahmad yakni Imam Ahmad gapo dalam hadis Ahmadnya. Fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Maka betulkan olehmu akan tulang belakangmu hingga kembali sekalian tulang yang bongkok pada waktu rokok. Lagu mana i'tidah ni? I'tidahnya ialah maka betulkan olehmu akan tulang belakangmu. Tulang belakangmu tadi hingga kembali sekalian tulang yang bongkok pada rokok. Kok mana turun pada rokok tadi? Rokok itu turun begini belakang dan sini belakang. Jadi 90 darjah sebagaimana yang disebut oleh Ajillah tak ni dah. Kita nama i'tidah ni ialah kita bangkit semula tulang belakang kita hak mana kita turun tadi hak gini jadi gini
bangkit jadi semula serupa dengan kita berdiri, kita qiyam tadi. Tu orang panggil i'tidah. Nama i'tidah. Itu kata Imam Ahmad mengikut lafaz dia nya. Lafaz Imam Ahmad. Habis, situ dah. Walin Nasa'i pula. Nasa'i pula. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'at bin Rafi' innaha lan tatimma salat ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala. Dan bagi Nasa'i, hadis ni juga cuma riwayat Nasa'i pula dah. Kita ni belajar riwayat siapa dia? Imam Bukhari lah. Bukhari. Nasa'i pula dia kata, dan bagi Nasa'i dan Abi Daud daripada hadis Rif'ah bin Rafi' bahwasanya tiada sempurna sembahyang seorang dari sekalian kamu hingga disempurnakan wuduk yang disuruhkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Lagu tu hak Nasa'i sebut. Hak dalam kita ni apa kita sebut? Rekah ya. Hak muka tu mula-mula tadi dah. Idza qumtum ila shalah, apabila nak sembahyang sempurnakanlah wuduk kamu. Gitu je. Hak disebut oleh Imam Bukhari. Hak ni dia kata tiada sempurna sembahyang seorang daripada sekalian kamu hingga disempurnakan wuduk yang disuruhkan dia oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Maksud sama ke tak? Maksud sama, cuma cara kecek lah. Cara kecek. Dia lapah hadis ni kan muka sahabat ni ayat gini dia. Sahabat ni ayat lagu ni. Pak Nabi sebut. Pak Nabi memang Nabi ayat lagu tu dah. Dari segi pak yang kita faham kanduk Nabi nya lagu tu. Cuma cara kita menyampaikan dak. Kita tak serupa. Ni kalau hamba ayat gini dak. Perah ayat kat orang lain pula ke Cikgu Mak. Perah ayat ke Cikgu Mak. Gapak merayat ni maksud sama. Perah ayat ke Cikgu Mak. Dia ayat lagu ni. Datuk ayat ke Cikgu Mak. Lepas boleh jadi beza sikit. Jelas pun ayat. Beza dah. Cara kita berayak. Lepas tu pula ayat-ayat kita tu. Kadang-kadang nada kita pula. Nada ayat lagu lain kita tambah nada lagu lain. Pada orang kapur dah. Ia jadi baloh. Baloh pergi orang tengok. Berayak. Orang tu ayat, lama tak jumpa Cikgu Mak. Salah lah dia dah. Lepas tu hak pergi nyapanya. Jelasnya kira ayat. Ustaz Rusli kata lama tak tengok aja. Dia kira salah dah. Dia kira salah banyak kayak dia jadi lagu mana tu? Maksud Cikgu Mak akan bahas lagu mana? Pasal kira salah ni dia dua makna. Kira salah ni. Ada orang cerita kamu siapa balas kira orang buayak kira salah. Kawan tu ayat biasa ya kira salah lah dia. Dia pergi nyapa tu cara buayak nada kira salah. Dia kira salah tu dia bunyi penganak bebal. Jumpa gocah dua tu. Rasanya orang yang menyampaikan betul dah benda tu. Pemahaman dia ataupun cara dia berayak tu tak sama. Ni senada belaka ni. Maksud sama cuma ayat guna. Ni dia guna apa? Tu dia guna kenapa? Tu guna mengapa? Benda sama ya. Ya. Yang pay dulu dah. Dia pay dulu salah. Padahal cerita lain-lain. Yang pay tu dia nak marah muka lain. Tu. Okey salah. Nak berai. Padahal hanya lapar molek dia. Kirim salam ni lah sejahtera tu. Kebaikan kita nak baik ngau assalamualaikum. Tapi apabila kita siapa tak kenal tu dia jadi macam nak balas pula. Baik. Habis itu dah. Thumma yukabbir Allah Ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alaih. Kemudian mengangkat takbir akan takbiratul ihram. Tak dia sambung lagi dah. Selepas daripada ambil semaya sebagaimana disuruh oleh Tuhan, kemudian dia tambah lagi. Thumma yukabbir Allah Ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alaihi. Kemudian mengangkat takbir ia
akan takbiratul ihram dan memuji ia akan dia dan mengucapkan kata-kata yang baik ke atasnya. Ini ada tambahan sikit ni. Nah, hak tadi, hak lafaz Bukhari, gapo ya? Fakabbir ya. Takbilil qiblata fakabbir. Kemudian mu menghadap kiblat. Lepas mu menghadap kiblat, mu takbir. Hak ni, hak riwayat apa nama ni Nasa'i ke apa ni, dia tak ada menghadap kiblat. Dia ada takbir selalu. Ambil air semaya takbir lalu. Menghadap kiblat tak ada. Tapi dia ada selalu. Lepas pada takbir tu dia apa dia? Yukabbirullah wa yahmadahu, dan dia memuji. Memuji ni banyak deh. Alhamdulillah baca Fatihah pun memuji juga. Memuji wa yuthni alaih, memuji dan mengucapkan kata-kata yang baik ke atasnya. Bukhari dia baca dia katakan fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Quran. Mana kemah dua tu? Sama-sama kemah deh. Sama-sama kemah tu. Kita duk tengok duk itu duk ada kat mana kemah. Pada dua-dua kemah. Di Nasa'i. Di Nasa'i. Tapi apa nama ni Bukhari, dia ayat lalu jelas. Dia jelas ma tayassara minal Quran. Quran. Baca Quran. Ni tidak royak baca Quran. Ni dia ayat lalu. Quran apa lalu dah? Fatihah. Ayat lazim dia. Alhamdulillah. Ni dia ayat puji je. Ya, puji saja ya. Wa yahmadahu wa yusni alaihi. Ya tidak. Kemudian ada lagi sambung pula. Dan pada riwayat Nasa'i dan Abi Daud. Ada lagi Nasa'i dan Abi Daud pula. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa haliluhu. Lagu ni pula Abu Daud. Nasa'i dengan Abu Daud pula. Allah tu kena tengok banyak deh. Ni mujur dia buat Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ambil hak Bukhari kata lagu mana, Muslim kata lagu mana, Nasa'i kata lagu mana, Abu Daud kata lagu mana. Hak ni kalau dia tak kumpul lagu ni, kita kena ngaji sesa. Kena ngaji Nasa'i, kena ngaji Abu Daud, kena ngaji Bukhari, kena ngaji Muslim. Pak butir kena ngaji. Pak kita nak tepus butir pun tak ada tepus dah. Mujur dia kumpul. Mujur Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ayat dalam awal kitab dia ni, dia kata reka-reka ya dia buat ni. Reka-reka jangan untuk anak dia buat apa mudah. Nak suruh anak dia ni mudah faham, buat ibadat ke apa tu ada ambil dia. Tapi walaupun pendek-pendek pun dia kupu habis tu. Lagu mana pula apa nama ni Abu Dawud dengan Nasa'i katanya, dia kata fa in kana ma'aka Quran. Kalau mu tu ada Quran, mu ingat Quran, mu apa Quran? Tak kata apa, saya apa Quran? Apa Fatihah? Jalan dah tu. Kita apa? Ada ke tak ingat? Fatihah dah. Ada kok? Ada. Sebab tu dalam kitab fiqh dia kata sekiranya kamu tidak kuasa membaca Fatihah. Artinya ada orang yang tak ingat, tak boleh baca Fatihah. Maka dia kata mu kena kepada dia baca ayat Quran hak lain 7 ayat serupa dengan Fatihah lebih kurang. Tapi kita rasa kalulah lagu ni, kalau Quran pun dia tak boleh baca, Fatihah dia tak boleh baca, ayat lain dia baca ayat ke apa? Sama panjang dengan Fatihah, 7 ayat juga. Rasa Fatihah mudah dah. Lepas tu tak boleh lagi. Tak boleh lagi, hendaklah membaca zikir lain. Ia sama panjang dengan apa nama ni Fatihah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sama dengan Fatihah. Tak lagi, baca sekali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sama dah? Tak sama lagi? 2 kali. Boleh dah? 2, apa 3? 3 jadi lebih dah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau tak boleh baca. Sini ada dah.
Sini dak Ibnu Hajar Al-Asqalani buat mari ulama kata kalau orang tak boleh baca Fatihah, dia kena cari ayat Quran lain. Baca kati. Kalau tak boleh juga, maka dia kena ambil zikir lain yang sama juga dengan Fatihah tadi. Sebab tu dalam ni dia kata nak fa in kana ma'aka Quran faqra. Maka jika ada sertamu tu Quran, maka bacalah Quran tu. Baca Quran, Fatihah, bacalah. Ayat lazim, bacalah. Wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa halil wa halilhu. Dan jika tiada sertamu Quran, tak ingat Quran, tak boleh baca Fatihah, maka alternatifnya ialah apa? Fahmadillah. Maka ucaplah alhamdulillah. Kemudian wa kabbirhu, dan mengucaplah Allahu akbar. Engkau akan dia, dan wahalilhu, dan katalah la ilaha illallah, dan mengucap la ilaha illallah, engkau akan dia. Sini maknanya hak ulama-ulama kita tulis dalam kitab fiqh, alternatif Fatihah itu ada dalil dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nasa'i dan juga Abi Dawud. Allahu akbar. Wali Abu Dawud, Pak Abu Dawud saja pula dah. Ada lagi Abu Dawud. Waktu serupa Abu Dawud dengan Nasa'i. Ni Abu Dawud saja pula. Hak ni sorang dia, bukan Abu Dawud dengan Nasa'i. Hak dia sorang pula. Lagu mana? Wali Abu Dawud, summa qra' bi ummil kitabi wa bima Allah. Dan bagi Abi Dawud, kemudian baca olehmu dengan ibu kita. Ibu kita, ummul kita, ibu kita. Kepada ibu dia, iaitu Fatihah. Dan dengan apa dikehendaki Tuhan. Bacalah ayat mana-mana pun. Maknanya ada alternatif dah. Bacaan kita ketika kita semaya. Ni Nabi ajar cara semaya. Nabi royak kepada orang yang salah semaya tadi. Al-Musik. Khaladah tadi. Nabi royak lagu ni dah. Kemudian dengan apa yang kehendak, yang engkau kehendak. Masya Allah. Allah. Pada soal kalau kita hari ni. Pada soal lagi ni. Ada belakang, tapi hari ni banyak kita. Banyak walaupun peser pun banyak kita hari ni dah. Masa cukup sekat. Hari ni kita belajar satu hadis saja, bagus tak? Wali bin Ihban dah. Hak tu dia kata wa bima Allah, dan dengan apa dikehendaki Tuhan. Masya Allah. Maknanya ini apa sahajalah kita kata kalau kita tak boleh baca Fatihah, maka kita ganti sebagaimana ulama-ulama fiqh kita sebut, kita gantikan dengan mana-mana apa nama ni ayat ataupun zikir-zikir untuk mengingati Allah. Tak boleh. Kalau tak boleh juga kak, nak lakukan mana kalau tak boleh juga? Duk dia. Quran tak boleh. Quran tak boleh. Baca ayat pun tak boleh. Nak buat lagu mana? Pula. Baik. Wali Ibn Hibban, dan bagi Ibnu Hibban. Thumma bima syi'ta, kemudian dengan apa engkau kehendak. Gapo hak kamu kuasa yang kamu boleh, bacalah. Noyaknya agama begitu mudah. Maknanya kita semaya, ibadat semaya kita ni sesuai untuk semua orang. Semua orang, semua bangsa, semua keadaan. Kalau tak boleh bahasa Arab, tak boleh kita nak baca sebagai kita baca lala ni, maka kita buatlah apa sah. Asalkan kita ni semaya. Bacalah nak baca gapo. Baca Quran, ayat lain pun boleh. Nak ulai-ulai pun boleh. Nak baca zikir pun boleh belaka. Asalkan masa tu kita ada munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pagi tu mudah. Tapi hamba rasa orang Melayu kita ni mudah. Fatihah ni mudah dah. Kalau tak boleh kena belajar juga Fatihah. Kita kena buat undang-undang kitanya dalam diri kita. Kok mana-mana kita nak baca Fatihah sebagaimana hak asal hukum semayanya lagu tu. Lama kita kata nak tak pandai baca Fatihah, tiba-tiba kita pergi baca ayat lain. Pergi belajar ayat lain. Kita menghabiskan masa kita belajar juga, nak betul juga. Tapi bukan hak yang disuruh hak mula-mula sekali. Hak sama ada ayat lain ataupun zikir lain itu hanyalah alternatif sahaja.
Alternatif. Jadi alternatif ni orang panggil tak gagah lah. Sebagai alternatif untuk memudahkan kita semaya saja. Tapi dalam kita nak menyampaikan dakwah, lagu ni lah. Mana kita kena mudah kepada orang ni sehingga kita kata tak baca tak apa deh. Asalkan dia mau semaya dulu. Kita duduk situ tak baca tak apa lagi. Tak baca tak apa. Lalu ni yang dah suruh mau semaya aja. Masuk waktu takbir tak boleh takbir. Ambil semaya takbir tak boleh. Allah. Apa kita masuk Islam kan? Takkan kita nak ajar dia payah. Dia nak kata la ilaha illallah. Kayak hukum apabila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadat, dia kena semaya dah. Dia kena semaya dah. Ajilah bukan secara baru dah. Tak ada. Ada. Ada ke ada? Tu pasal hamba duk confuse ke? Ajilah ni secara baru ke ataupun dia ni memang tu. Pasal dia dia cara saja. Cara. Muslimat saja caranya. Dia jadi itu kadang-kadang kalau kata dia kalau dia cara kau Rohingya kata dia mau Rohingya kau dak. Kita saja nak tolong orang Rohingya ya. Moga tempat kita ni orang Rohingya sebab mau duduk di Masjid Muhammadi dulu. Kita jaga akaun untuk orang Rohingya. Tanya dia mau Rohingya kau dak. Sebab Rohingya ni dia satu dia tu nak buat buku akaun tak boleh. Pasal dia tak ada IC kan. Bank kita mana terima. Tak ada IC. Nak kau ada IC. Kita pun tolong buka. Mana? Orang Rohingya. Ya, kita tolong cari kau Rohingya. Jadi ajilah sepuluh gambar dengan Rohingya juga lah kira tu. Super dia. Jadi hadis yang keduanya wa an Abi Humaidin As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raaitu Rasulullah. Kata dah insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil murji'i wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.